Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Yang dikasihi, dihormati para pentadbir Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan, yang dipimpin atau yang dipengurusikan oleh sahabat kami Tuan Haji Ramalan bin Mansur, seterusnya tuan-tuan imam yang dikasihi, para ustaz, dan begitu juga para pencinta ilmu yang sama-sama kita mendapat kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan program kita kuliah online, mengikuti ataupun menggunakan platform Facebook Bandar Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Mudah-mudahan apa yang yang dilaksanakan oleh pihak pentadbir Surau An-Nur akan memberi kebaikanlah kepada kita semua dan juga kepada umat Islam, agar mendapat kebaikan-kebaikan, mendapat pedoman untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita faham dan kita yakin bahawasanya kita akan balik menghadap Allah. Kematian itu adalah pasti, dan kita tak tahu adakah kita mati sebagai hamba-Nya yang diredai dan diampunnya, ataupun hamba-Nya yang tidak mendapat rahmat-Nya. Dan kita berlindunglah pada Allah Ta'ala daripada dimatikan kita dengan su'ul khatimah. Dan kita berharaplah semoga Allah Ta'ala mematikan kita dengan husnul khatimah. Mati dalam beriman, mati dalam rahmat-Nya, mati dalam keampunan-Nya, mati dalam melaksanakan taat kepadanya dan menjauhi maksiat. Itulah kejayaan kita besok. Dan oleh kerana itulah sama-samalah kita cuba menghayati sikit sebanyak. Atas dasar itu kita akan cubalah berkongsi sedikit sebanyak daripada kitab Sairus Salikin juzuk ketiga yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Jadi sebelum saya membaca kitab ni, sukalah saya menyampaikan hasrat. Jadi saya ni mewakili pentadbir Surau An-Nur. Dia orang minta saya memberi motivasi lah. Bukan motivasi, ya, ini dari mereka berharaplah agar mana-mana yang mengikuti kuliah online ni dapat mengongsikan atau share lah video-video rakaman ni atau kuliah online ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar mereka mendapat manfaat juga. Dan juga mereka juga berharaplah saya mewakili mereka agar dapatlah tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang mengikuti kuliah online Surau An-Nur ni dapatlah menginfakkan sekadar yang mampu, ikhlas dalam inilah dia punya bus ataupun ada nombor akaun yang akan tertera nanti, untuk tidak lain dan tidak bukan agar kita dapat menyemarakkan lagi perkongsian ilmu kita,
agar dia menjadi satu amalan yang Allah terimalah. Jadi insya-Allah kita akan mula berkongsi sedikit sebanyak. Jadi masih lagi kita membicarakan berkaitan dengan nafsu. Dan nafsu ni kita dah bacalah mengikut pandangan dalam kitab ni. Kan manusia ni, dalam diri manusia ni ada 4 perkara kan. Ada qalbu, ada roh, ada nafsu dan ada akal. Dan setiap 4 ini ada makna yang berlainan. Ada makna yang berlainan dan ada makna yang sama. Seperti kalau qalbu tu makna yang pertama adalah hati atau jantung. Makna yang kedua bagi hati atau qalbu itu adalah latifah rabbaniyah. Jisim yang halus, roh yang mengenal Allah Ta'ala itulah. Kemudian begitu juga akal. Akal roh. Roh pun begitu. Ada roh haiwan dipanggil nyawa. Satu lagi dipanggil jisim latifah rabbaniyah. Samalah jisim yang halus latifah rabbaniyah tu yang ada pada hati tu dengan yang ada pada roh adalah benda yang sama, yang serupa. Begitu juga nafsu. Jadi nafsu ni begitu juga. Nafsu ni kalau yang jahat itu dipanggil nafsu amarah. Dan sekiranya sudah diproses, satu lagi dipanggil jisim latifah rabbaniyah. Dan kita dah baca itu hari, dan tak perlu kita ulang lah. Dan kita dah baca bahawasanya nafsu ni ada beberapa peringkat lah. Nah, ada nafsu yang kita baca itu ammarah, lawamah dan mutmainnah. Walaupun begitu, kita akan baca lagi mengikut pandangan dalam kitab ni. Apa lagi dia nak menerangkan lagi lah cara terperinci insya-Allah peringkat-peringkat nafsu dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Dan hasil dari perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan dalam mukhtasarnya, yakni ringkasan Ihya Ulumuddin, nafsu itu 3 martabat. Dan jadi mengikut kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dia kata nafsu ni ada 3 martabat. Martabat yang pertama dinamakan nafsul ammarah, yakni nafsu yang menyuruh berbuat maksiat dan berbuat segala kejahatan, dan tiada menyuruh dengan berbuat kebajikan, dan tiada mencela atas kejahatan. Dan ini nafsu amarah ini martabat yang ke bawah sekali. Nafsu amarah ni apa dia? Nafsu yang sangat menyuruh berbuat maksiat. Ya, buat segala kejahatan. Bukan sebahagian kejahatan. Segala kejahatan dia nak buat. Dan yang sebahagian ciri-ciri nafsu amarah, cirinya dia tak menyuruh buat kebajikan dan dia tak menyesal buat jahat. Dia tak mencela buat jahat. Dia seronok buat kejahatan. Dia seronok buat maksiat. Dia berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang dibuat. Ini nafsu amarah, nafsu yang paling bawah sekali. Kemudian martabat yang kedua dinamakan nafsul lawamah, yakni nafsu yang mencela atas berbuat kejahatan dan tiada redha ia, nafsu lawamah tadi, atas perbuatan maksiat, padahal suka hatinya itu kepada berbuat kebajikan, tetapi belum sangat tetap hatinya itu kepada kebajikan, kerana ada lagi di dalam hatinya maksiat yang batin, seperti ujub dan riak dan barang sebagainya. Padahal tiada suka ia nafsu lawamah, atau orang yang bernafsu lawamah, dia tak suka kepada maksiat yang batin itu. Tetapi belum kuasa, belum mampu ia berlepas sekali. Maknanya membebaskan diri langsung daripada maksiat yang batin itu. Dan sebab itulah terkadang ia, orang yang bernafsu lawamah itu, berbuat akan maksiat yang zahir, kemudian taubat ia dan mencela ia akan dirinya itu, dan menyesal ia akan dirinya sebab berbuat maksiat itu.
Dan lagi ia mencela akan dirinya pada ketika ia taksir, ketika cuai atau kurang atau cacat daripada berbuat ibadah akan Tuhannya. Di nafsu lawamah ni baik sikit daripada nafsu amarah. Nafsu lawamah dah mencela buat jahat, dia tak redha pada maksiat, hati dah suka berbuat kebajikan, tetapi belum sangat tetap hatinya kepada kebajikan, dia masih berbolak-balik baik jahat ni. Sebab apa dia masih belum tetap? Kerana dalam hati dia masih ada maksiat yang batin. Seperti ujub, riak dan sebagainya, takabur kan. Dan dia belum bebas lagi, dia belum bersih hatinya, dirinya belum bersih pada sifat-sifat yang dicela. Sebab itulah terkadang-kadang orang nafsu lawamah ni buat juga maksiat yang zahir. Buat jugalah maksiat yang zahir, mengumpat ke, dia buat jugalah. Kan melihat apa ni perempuan yang bukan halal dengan nafsu. Itu nafsu lawamah. Tapi dia tahu benda itu salah dan dia rasa menyesal, mencela perbuatannya. Dan kalau dia cuai buat ibadat, kalau dia tak bangun tahajud ke, tertinggal sembahyang jemaah ke, atau apa-apa kebajikan yang dia tak boleh buat, atau dia rasa kekurangan, atau dia tahu dia tak ikhlas lagi, dia akan rasa menyesal, dia mohon ampun. Tapi dalam masa yang sama dia ada juga seronok buat. Ada rasa itulah nafsu lawamah. Dan martabat yang kedua ini, iaitu nafsu lawamah ni, permulaan martabat orang yang menjalani tariqah dan kesudahan kemuncak martabat ulama yang belum menjalani akan tariqah. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafsu lawamah ni adalah permulaan orang-orang yang menjalani jalan perjalanan orang ahli sufi. Dia belum sufi lagi. Dia baru nak ikut. Baru-baru ikut nak beramal ibadat. Dia dah tahu dia sedar banyak dosa. Kan? Dia dah ada keinsafan. Dia pun carilah. Beramallah ilmu tariqah permulaan. Dan nafsu lawamah ni kemuncak martabat ulama. Orang ulama, ustaz lebay, tok guru ke, kiai ke, syekh apa benda ke lah kan. Dia baru-barulah, dia habis mengaji takat ilmu. Kalau setakat ilmu, dia setakat lawamah saja. Kalau dia belum masuk tariqah, nak proses hati dia tak terproses, tak bersih juga. Setakat lawamah je lah nafsu dia. Pasal dia ada ilmu, dia tahu benda tu salah, tapi hati dia masih ada dengki. Hati dia masih ada tamak. Lepas tu dia tahu benda tu salah, dia minta ampun. Begitulah mengikut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian martabat yang ketiga dinamakan nafsul mutmainnah, iaitu apabila telah tetap hatinya di dalam mengerjakan akan ibadah, padahal tiada sekali-kali ia suka akan berbuat maksiat, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin. Kerana telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin, dan telah fana ia, mana telah hilanglah daripada nafsunya yang ammarah bisu itu, dan telah fana pula daripada nafsunya yang lawamah itu. Jadi orang nafsu mutmainah, dia kata nafsu yang dah tetap hatinya dalam buat ibadat. Dan dia pun tak ada lah seronok untuk buat maksiat. Tak ada sekali-kali tiada. Makna tak ada langsung seronok dengan benda maksiat. Sama ada maksiat yang zahir atau maksiat yang batin. Kenapa? Kerana hati dia, diri dia tu telah bersih daripada maksiat yang batin. Telah hilanglah daripada orang nafsu mutmainah ni, nafsu lawamah, nafsu ammarah. Inilah kata Imam Ghazali, kesudahan martabat orang yang salikin yang menjalani tariqah, dan iaitu permulaan martabat arifin, yakni orang yang mengenal Allah, yang telah sampai kepada kepada ma'rifah. Ini mengenal akan Tuhannya dengan makrifah yang sebenar-benarnya itu. Jadi dia kata, orang nafsu mutmainah ini adalah kemuncak. Kemuncak orang yang menjalani tariqah.
Kemuncak dia mutmainah lah. Kan dia punya high level dia. Kalau lawamah dia kata permulaan. Mutmainah dah sampai ke muncak menjalani tarekah. Pasal orang yang sampai mutmainah ini sudah permulaan. Permulaan golongan arifin. Apa dia arifin? Ini orang yang mengenal Allah. Orang yang sampai kepada ma'rifatullah. Dipanggil arifin. Atau arif billah. Arifin tu jamak dia lah. Dia punya plural dia. Jadi orang yang mutmainah ni sudah mengenal Allah dengan ma'rifah yang sebenarnya. Ini dah kenal Allah dengan cara yang sebenar. Yang sesuai dengan alam zuriat dulu. Bukankah Allah bertanya dulu, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu semua? Maka berkatalah semua ruh-ruh anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam ni, bala, bahkan kami menyaksikan kaulah Tuhan yang sebenarnya. Jadi itu dipanggil ma'rifah yang sebenar. Jadi siapakah yang dapat ma'rifah yang sebenar tu? Jadi ma'rifah yang sebenar itu yang selaras dengan yang pengakuan dalam alam roh dulu. Itulah golongan yang manusia-manusia yang telah mencapai darjat nafsu mutmainnah. Tapi itu ma'rifat yang permulaan. Ma'rifat yang permulaan. Makna orang sampai ma'rifatullah ni dah jadi wali Allah lah. Dah jadi wali Allah. Adapun akhir martabat arifin itu, maka iaitu tiada baginya perhinggaan. Kan? Jadi akhir dia mutmainah itu level permulaan, kenal Allah. Lepas tu dia punya kemuncak dia. Kemuncak dia tak mana? Kemuncak kenal Allah tak ada perhinggaan, tak ada kesudahan. Kemuncak kenal Allah tidak ada kesudahan, tak ada penamat. Pasal apa? Kerana Allah tu mukhalafatuhu lil hawadith, berbeza bagi segala yang baharu. Jadi kalau kenal makhluk, kita ada kemuncak dia. Takat ni, kata kenal lah, kita kenal kepada seseorang, nama dia Haji Ramalan. Kita tahu Haji Ramalan ni bangsa apa, Melayu. Kalau Melayu tu campur apa, mungkin ada darah Jawa, darah Minang, darah Bugis. Kita tahu isterinya nama apa, dulu dia kerja apa. Bahkan kadang-kadang tanpa kenal tu tahu dia suka makan apa. Hari lahirnya bila, banyak kita tahu. Itu pasal makhluk ni dia ada had dia. Ada had begini-begini. Dia punya saiz dia, warna kulit dia macam tu lah. Tahu dia punya asal usul begini-begini kan. Tapi Allah Ta'ala pasal dia beza bagi segala yang baharu, dia tak serupa. Sebab tu tak ada kehinggaan. Kerana sifat kesempurnaan Allah tidak ada kehinggaan. Sifat kesempurnaan Allah tidak ada kehinggaan. Tidak dapat dikira lah. Senang cakap. Jadi sebab tu ma'rifah itu tidak ada perhinggaan pun. Sentiasa bertambah. Wallahu a'lam bisawab. Okey, itu dia kata mengikut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian, dan disebutkan oleh Al-Arifu Billah. Mana orang yang kenal Allah. Al-Syekh Qasim Al-Halabi. Halab ni dari Syria lah, Syam. Di dalam kitabnya yang bernama Sayrus Suluk. Jadi kita baca Sayrus Salikin. Jadi ada satu lagi kitab yang ditulis oleh ulama Halab, nama Syekh Qasim, Sayrus Suluk. Sayrus Suluk. Perjalanan orang-orang suluk. Suluk ni jalan suluk lah. Jalan suluk. Suluk tu perjalanan lah. Jadi ditulis oleh orang ulama Halab. Dia kata Syekh Qasim Halabi rahimahullah ta'ala, bahawasanya nafsu itu 7 martabat. Dia kata nafsu ni ada 7 martabat. Yang ni yang masyhur lah. Yang pertama nafsul ammarah namanya. Nafsu amarah. Pertama nafsu amarah. Dan iaitu nafsu amarah ni
ada baginya 6 perkara. Jadi dia bagi perjelas lagi. Jadi nafsu marah ni ada 6 benda kat dia. Ada 6 kita kata ciri-ciri lah. Pertama, baginya perjalanan. Kedua, baginya alam. Ketiga, baginya tempat. Keempat, baginya hal. Kelima, baginya wirid. Keenam, baginya sifat. Jadi nafsu amarah ni ada 6 kat dia. Ada dia punya perjalanan dia. Ada dia punya alam dia yang kedua. Yang ketiga ada tempatnya. Yang keempat ada hal dia. Kelima ada wiridnya. Dan keenam ada sifatnya. Jadi kita ambil tahulah. Maka perjalanannya itu ilallahi ta'ala. Ilah kan. Ilallahi ta'ala. Yakni kepada Allah Ta'ala. Ini nak kupas pun satu hal juga ni. Dan alamnya itu alam syahadah. Yakni alam ajsam. Alam syahadah, alam yang ni lah depan mata yang kita saksi ni. Kan? Ajsam. Ajsam ni benda ni. Depan ni kita nampak rumah, nampak batu, nampak duit, nampak pangkat, macam-macam lah. Itu alam syahadah ni. Bukan alam ghaib. Dan hal-halnya itu cenderung kepada kejahatan. Hal nafsu amarah cenderung kepada kejahatan. Dan wiridnya itu syariat. Jadi orang nafsu amarah dia kena kuat berpegang dengan syariat. Yang wajib dia kena buat, yang haram dia kena tinggalkan. Dia kena syariat lah. Nak cerita pasal hati lah, apa benda tu dia tak masuk lain. Dia benda syariat je. Dan setengah daripada sifatnya itu jahil. Walaupun dia banyak ilmu, tapi kalau nafsu amarah ke jahil. Mana dia tak tahu. Tak tahu yang dia tu akan mati. Tak tahu dia banyak dosa. Dia tak tahu dia tu ada kesalahan. Dia rasa dia betul dia. Jahil lah tu. Dan yang kedua, kikir. Sifatnya, yakni kedekut. Kikir ni bahasa kitab lama. Kikir, bahasa kita kedekut lah. Bakhil. Dan loba, tamak. Tak cukup-cukup. Dan takabur. Sifat dia, takabur. Sombong. Bangga diri. Dan gemar berkata-kata akan perkataan yang sia-sia. Yang tiada beri faedah di dalam akhirat. Itu nafsu amarah. Dia suka bercerita, kan? Cerita bukan-bukan suka kena dia. Tak ada faedah langsung untuk agama. Untuk akhirat. Zikirnya tak, selawatnya tak, baca Qurannya tak, baca kitab ilmunya tak. Jadi dia banyak benda sia-sia lah dia cakap. Dan banyak marah. Yakni kuat marah. Panah baran. Sikit-sikit mengamuk. Sikit-sikit mengamuk. Dan gemar kepada makan makanan. Nafsu amarah ni sifat dia. Suka makan. Food Panda telefon dia datang. Pizza Hut lah. Sate lah. Tom Yum lah. Macam-macam kan. Kalau pergi kedai Tom Yum. Macam-macam nasi goreng ada. Nasi goreng USA. Nasi goreng Tom Yum. Tak cukup Tom Yum. Nasi goreng Tom Yum. Tak cukup ni kerabu mangga. Song tam. Kan macam-macam lah. Itu kedai Tom Yum. Kedai lain lagi, teh tarik 3 layer. Kan. Roti canai pula macam-macam jenis. Dia suka makan. Dah kenyang pun nak makan juga. Ya tak? Kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah kata isi Nabi kan, makna pernah dia orang berapa bulan ke minum air kosong dengan makan buah tamar. Tak? Rasulullah SAW tu pada kaya tu. Mau tak kaya? Kan? Rasulullah SAW ni makhluk Allah yang paling kaya lah. Sebab Allah tawarkan tu gunung jadi emas dia tak nak. Kaya lah. Kan? Kita dah ada 10 lombong emas. Dapat tahu ada satu lombong ni pasti kita nak. Dapat bantuan 2,000. Kalau dapat 2,500 pun bagus ni. Tak pernah bersyukur. Dapat 2,500. Kalau dapat 3,000 pun bagus ni. Dia macam-macam lah. Yang tu dipanggil tamak, haloba, gemar kepada makan makanan. Ni semua sifat amarah. Dan hasad, ni dengki. Allah. Dan ghaflah, yang lalai. Dia suka lalai. Lalai mengingati Allah Ta'ala. Dan jahat perangai. Akhlak buruk. Bertengkar, suka bertengkar.
tak nak bertolak ansur, tak ada toleransi, kan, mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Tu banyaklah akhlak yang buruk. Macam-macam lah buruk perangai ni, membazir, itu semua akhlak yang buruk. Tak hormat orang tua-tua, tak mengasihi kanak-kanak, tak memuliakan para ulama, kan. Begitulah jahat perangai. Suka dengan muzik-muzik yang haram. Suka muzik-muzik yang haram. Macam-macam lah. Jahat perangai. Baru ni saya dengar dalam radio kan. Radio Hakim lah. Ada ke dia orang ni baca Rabbi syrah li sadri, tu ada muzik, ada bunyi gitar. La haula wala. Kan ayat Quran tu. Jadi itu tak sedar tu. Itu nama jahil tu. Nafsu amarah tu. Ada ayat Quran. Dia buat jenis lagu. Kemudian ada berlatarkan muzik. Kan? Kalau baca dalam kitab apa ni, Tuhfatul Raghibin, kitab akidah yang disusun oleh Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, sebahagian daripada golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, dalam tu tulis golongan yang sesat, mereka ni membaca Quran sambil memukul rebana, memukul kompang. Berkasidah tak apa pukul kompang, tapi baca Quran mana boleh pukul kompang. Apatah dengan muzik yang kalau ikut ulama-ulama yang dahulu, alat muzik yang diharamnya salah satu adalah yang bertali. Yang bertali. Itulah. Ini panggil orang yang perasan macam orang sufi. Tapi mereka bukan sufi. Gitu. Jadi mereka perasan orang sufi, tapi bukan orang sufi. Itu bahaya sebab mereka banyak buat benda yang bercanggah dengan syariat. Okey, jadi itu jahat perangai tu. Dan menyakiti akan manusia. Perangai nafsu amarah ni, dia suka mengacau orang. Suka mengacau orang dengan mengumpat, memfitnah, mengadu domba, cari salah orang. Macam-macam lah dia punya cara ni. Parking depan pintu rumah orang, kentut depan muka orang, itu semua macam-macam lah. Dan barang sebagainya daripada segala sifat yang kejahatan. Dan sayugianya, mana banyaklah sifat kejahatan ni yang ada pada nafsu amarah ni. Dan sayugianya, kata Syekh Qasim Al-Halabi, bagi orang yang salik itu, salik ni orang yang bersuluk, ini orang yang berjalan menuju Allah, dipanggil salik, bahawa membanyakkan akan zikrullah ta'ala, dikejak zikir, yakni membanyakkan menyebut la ilaha illallah pada hal berdiri dan duduk dan pada hal berbaring, supaya lepas ia, bebas ia daripada nafsul ammarah itu hingga sampai kepada nafsul lawamah. Jadi macam mana kita nak keluar pada nafsul ammarah? Di samping kita menjaga syariat, mengamalkan sembahyang 5 waktu, menutup aurat dan sebagainya lah. Menjauhi benda yang haram. Kita cuba mujahadah. Jadi kita kena banyak berzikir. Dan apakah zikir yang diutamakan bagi orang nafsu lawamah ialah dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Nak sebut tu bila? Lepas sembahyang je ke? Tak. Jadi kena zikir Allah ni waktu berdiri, duduk dan berbaring. Makna setiap keadaan, setiap masa. Sebab manusia ni dia kata 3 keadaan dia. Sama dia berdiri, duduk, baring. Berdiri tu masuklah berjalan. Jadi zikir ni kata ulama, dia kata zikir ni adalah satu ibadat yang tidak ada kaifiat. Semayang ada cara. Kena rokok, kena sujud, kena baca itulah sebagainya. Tawaf pun ada cara. Ada tempat. Ibadat haji ada tempat, ada masa. Tapi zikir ni tak ada tempat, tak ada masa. Dia ikut. Dalam bilik air pun kena berzikir. Dalam tandas. Tapi zikir dengan hati lah. Tak ada zikir dengan mulut. Hatta sedang bersama dengan isteri pun kena zikir. Kena ingat Allah. Tapi bukan di mulut. Tapi dalam hati. Tapi kalau waktu lain tu, la ilaha illallah. Kan, subhanallah ke. Tapi dalam ni dia kata banyaklah la ilaha illallah. Pasal apa? Kerana la ilallah itu adalah menghilangkan segala kesyirikan-kesyirikan yang dalam diri dia. Kan? Sebab Rasulullah SAW pun
Bila dia dapat perintah supaya berdakwah, dia sebut, Rasulullah beritahu, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, kamu sebutlah la ilaha illallah, pasti kamu berjaya. Kan pada masa tu masyarakat, bukan masyarakat Arab jahiliyah ya, semua dalam dunia macam tu. Zaman tu belum datang Islam ni. Asalnya Islam ni dah ada dah zaman Nabi Adam, tapi makin lama makin pupus, manusia dah menjauhi ajaran agama para nabi dan rasul. Semua nabi rasul bawa agama Islam, tak ada agama lain pun. Kan semua agama Islam. Yang berbezanya dari segi hukum hakam tu yang berbeza, tetapi dari segi namanya, dari segi akidahnya sama ya. Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW, akidah dia serupa ya. Itu je akidah, percaya pada Allah, percaya pada kitab, malaikat, syurga, neraka dan sebagainya. Qada, qadar, kan? Itu je akidahnya. Kan? Allah tu esa, okey. Kan? Itu akidahnya. Tapi cuma pengamalan syariatnya tentang hukum hakam yang zahir, yang tu berbeza. Okey, jadi sebab tu Rasulullah kata, wahai manusia, kamu sebut la ilaha illallah, pasti kamu berjaya. Jadi suruh orang sebut la ilaha illallah. Mana kalau orang kata untuk masuk Islam lah, tapi itu umum lagi, mana sentiasa menyebut la ilaha illallah. Berdiri ke apa ke, berzikir banyak la ilaha illallah, supaya lepas daripada nafsu ammarah. Begitu. Dan Nabi-Nabi ni semua sebut, sebab Rasulullah kata afdalu ma qultu wa nabiyuna min qabli. Kan? Benda yang afdal aku sebut, afdalu ma qultu, afdal yang aku sebut dan Nabi-Nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Itu yang kata semua Nabi-Nabi bawa agama Islam, sebab dia sebut yang sama, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Jadi Nabi-Nabi nak membersihkan umatnya daripada sifat-sifat kesyirikan, sifat-sifat munafik, sifat-sifat kejahatan dan sebagainya, menguatkan iman dengan banyak sebut la ilaha illallah. Jadi apa yang ulama sufi susun sebenarnya adalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Lebih-lebih kalau kita umat Islam, mana kita ikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi bukanlah ilmu tasawuf atau ilmu tarekah itu benda yang ajaran yang menyeleweng daripada nabi kita Muhammad SAW. Yang menyeleweng itu bukan tarekah, bukan tarekah. Tarekah tu jalan, tapi terikat. Terikat. Dia terikat dengan nafsu jahat dia. Itu kata tok guru saya lah. Dia bukan tarekah, dia terikat. Tarekat dan dia terikat. Terikat dengan nafsunya, terikat dengan alam syahadah. Akhir